أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam kebersamaan dan keharmoni memacu pendidikan negeri Kedah. Salam KMY nomor 1. Tuan-tuan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasihi Allah. Terlebih dahulu saya mengucapkan yang berusaha Tuan Haji Ishak bin Zulkifli, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, yang berusaha Barisan Timbalan PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah daerah Kuala Mudayan, yang dikasihi rakan-rakan warga Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, seterusnya rakan-rakan guru serta anak-anak murid yang berada di luar sana. Alhamdulillah tuan-tuan, pada petang yang berbahagia ini kita bersamaan dengan 24 Ramadan 1445 Hijrah, kita sekali lagi diberikan keizinan, diberikan kesempatan sempena dengan bulan Ramadan yang mubarak ini, bulan yang diberkati ini. Dan sekarang kita telah berada di fasa yang ketiga, Ustaz. Ya, fasa ketiga. Dan kita masih lagi ada kesempatan untuk sama-sama mengikuti bicara ilmu semarak Ramadan. Hadis 40, penawar bagi hati. Baiklah tuan-tuan, bersama saya di studio pada pagi ini, selain daripada kru studio kita, jemputan khas kita adalah Al-Fadil Ustaz Nur Ismail bin Haji Omar, penolong PPD Pendidikan Islam, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat no? Sihat, khair, alhamdulillah. Muka ni memang sentiasa berseri, Ustaz. Wajah orang kata wajah-wajah yang sentiasa ada seri, dia kata. Wajah orang beriman. Alhamdulillah, insya-Allah. Ustaz khair pun begitu juga. Amin. Insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, insya-Allah Ustaz Nur Ismail akan mengupas tajuk yang saya kira sangat-sangat sesuai dengan bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Iaitulah tajuk yang berkisar tentang hadis yang ke-17 berkaitan dengan kenapa doa kita ditolak. Baiklah tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, saya beri ruang yang seluas-luasnya kepada Al-Fadil Ustaz Nur Ismail untuk mengupas tajuk kita pada petang ini. Ustaz, dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih pada Al-Fadil Ustaz Muhammad Khair, Penolong PPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Haji Ishak bin Zulkifli, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, Barisan Timbalan PPD, para pengetua, guru besar, para pegawai, anggota kumpulan pelaksana, hadirin dan penonton yang menonton pada petang ini secara langsung dalam program Bicara Ilmu Semarak Ramadan Hadis 40 Penawar Hati, nukilan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Hari ini insya-Allah Ustaz Nur, tadi pagi kita ada program berkenaan dengan khatam Al-Quran. Kemudian kita ada program majlis persaraan sahabat kita Tuan Haji Zulkifli, no. Jadi petang ni merupakan mungkin hari yang terakhir lah persekolahan, kerana pada minggu hadapan sekolah akan mula bercuti lah. Tapi kita pegawai pun kerja juga, tapi ada yang ambil cuti awal, alhamdulillah. No Ustaz Nur. Jadi kita doalah pada sahabat-sahabat kita yang akan balik bercuti berhari raya, no. Orang kata apa? Selamat berhari raya lah. Sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, no. Hati-hati. Dan malam ni juga Ustaz, no, petang ni, no, kita akan ada iftar jama'i di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, no. Kita jemput semua ahli keluarga kita untuk hadir bersama-sama memeriahkan iftar jama'i kita. Insya-Allah mana tahu kita sama-sama berbuka puasa, kemudian kita bertarawih untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz, insya-Allah, no. Baik, sebab tu kita ni dalam hidup kita kena sentiasa berdoa, Ustaz. Jadi tajuk kita hari ni, Ustaz, hadis 17, kenapa doa kita ditolak. Kadang-kadang kita berdoa, Ustaz, hari-hari berdoa tapi tak pernah dapat. Ada orang berdoa untuk dikurniakan anak, tapi 10 tahun belah tahun tak digunakan anak. Sebab tu orang kata doa ni penghubung kita ni sebagai hamba, ya, pencipta kita dengan pencipta kita. Berdoa lah, kerana doa ni senjata orang mukmin. Orang mukmin ni sentiasa berdoa. Kadang-kadang dia kata kita ni berdoa dah, tapi di Gaza tu Israel tak lari-lari lagi, kan. Mereka kata kenapa Allah tak bantu? Allah bantu. Cuma Allah nak tengok kekuatan kita bersama, no.
Baik, kita tengok pada hadis ni dalam kitab Penawar Hati ni berkenaan dengan kenapa doa ditolak no, Ustaz no. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه المسلم. Jadi hadis ni panjang. Jadi panjang bacaannya. Ada yang mengambil daripada sikit saja daripada summa zakara rajula yutilu safara kan, tapi kita ambil daripada hak asal dia no. Ambil semua. Kalau kita tengok dia punya maksud hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, no? Sesungguhnya Allah Taala itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik pula. Allah Taala ni baik dan dia menerima kecuali yang baik saja. No? Yang tak baik Allah tak mau. Sebab tu Allah suruh kita buat benda yang baik kan. Dan sesungguhnya Allah Taala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin, yakni para rasul. Para rasul Allah perintahkan untuk sebarkan dakwah, buat benda yang baik-baik supaya boleh diteladani oleh kita no. Maka Allah Taala berfirman seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, yang maksudnya hai sekalian rasul, makanlah dari yang baik-baik, yakni yang halal Ustaz no, dan beramallah akan amalan yang baik. Dan dia berfirman pula, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan rezeki pada kamu Ustaz no. Jadi makan, Allah perintah kita makan yang baik-baik, makanan yang elok. Sebab dia menjadi darah daging kita Ustaz no. Thayyiban. Sebab tu nak beli makanan pun kena tengok cop halal. Halal kita jakim lah. Halal pun kena tengok Ustaz. Halal tiruan pun ada. Tiruan. Ya, no. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh satu perjalanan yang jauh, yakni dia bermusafir. Sehingga rambutnya kusut Ustaz. Kusut ni maksudnya serabai, kita kata, orang Kedah kata serabai. Masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, Rabbu, ya Rabbu, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim no. Tadi Allah suka benda yang baik. Benda yang baik. Kan? Dia walaupun dia bermusafir tapi dia berdoa pada Allah, tapi makan benda yang haram. Pakaian pun dari benda yang haram, mungkin dia curi dan sebagainya kan. Makanan dia barang yang haram, mungkin benda tu tak halal kan. Minum dia benda yang haram, minum arak dan sebagainya kan. Dan bagaimana Allah nak memperkenankan doa kita? Kan? Kita nak minta ke Allah ni macam-macam, tapi kadang-kadang kita tak tengok sumber yang kita makan. Kalau kita tengok pada keterangan hadis ni, doa adalah satu bentuk pengharapan kerana manusia sangat mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz no. Kita ni buat apa pun memang kita berdoa, kena berdoa. Kena yakin pada Allah. Hatta kita start kenderaan kita pagi-pagi, kita mula dengan apa Ustaz? Bismillah kan. Kena mula dengan bismillah. Sebab tu ada orang kata kenderaan dia sentiasa rosak Ustaz. Saya alhamdulillah Allah permudahlah. Kan rezeki kita. Kalau dia nak rosak pun dia rosak di tempat yang kita selamat. Yang selamat. Depan bengkel ke? Depan bengkel ataupun kita dah berhenti Ustaz. Saya pernah kena Ustaz. Berhenti nak habis cucuk, parking tu cantik dah. Dah habis cucuk, start tak hidup. Rupanya bateri dah habis. Bateri dia tak ada sinar bateri ni. Sini belakang kedai bengkel baru kau. Tu kata rezeki. Dia dan contohnya lah ni pun mudah. Kalau bateri, kedai bateri tak ada pun boleh telefon bateriku. Okay, jadi nak habaq kata kita kena sesiapa berdoa. Sebab tu kita naik kenderaan kita berdoa kan. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna minal muqrinin kan. Kita berdoa pada Allah supaya Allah lindung kita. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah. Kena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta Allah lindung rumah kita, perjalanan kita.
kan. Sampai di mana-mana destinasi kan, berhenti Ustaz, solat duha, berdoa kepada Allah, ya Allah permudahkanlah urusan perjalanan kami. Kan? Sebab kita tak tahu Ustaz, dalam perjalanan kita itu apa akan berlaku. Allah nak uji kita. Tak kira lah, mungkin itu dalam sudut perjalanan. Dan sudut kerja Ustaz, kerja pun bagi-bagi kita kena berdoa kan, ya Allah kau permudahkanlah usaha aku hari ini. Contohnya Ustaz, di bahagian perancangan, banyak perancangan yang dirancang. Kadang-kadang Ustaz diuji dengan benda-benda yang main sekelip mata kan, bertimpa-timpa. Jadi kita bila diuji ni Ustaz, kita kena berdoa, ya Allah Pagi-pagi di pejabat alhamdulillah. mudahkanlah urusan aku hari ini, ya Allah mudahkanlah semua urusan aku. InsyaAllah kita berdoa lancar. dia lancar. Dan bantuan daripada Allah Ta'ala, namun perlu diingat diterima atau tidak, cepat atau lambatnya. Doa ni Ustaz, kita kena ingat sama ada Allah terima ataupun tidak. Yang kedua, cepat ataupun lambat. Mungkin hari ni sekejap lagi tengah kita berdoa, ya Allah kan, kau buka lah pintu rezeki untuk aku, duit nak habis lah Ustaz. Tiba-tiba doa-doa tu klaim hak mana pun masuk. Mana nak tahu kan? Mana kita tahu? Ada kawan bayar hutang kan? Ya Ustaz, saya pernah Ustaz, satu hari orang minta duit kat dalam poket saya, memang ada RM10 Ustaz. Ada RM10 lah. Tapi bila orang minta tu, kita kesian Ustaz. Kita bagi RM10 Ustaz. Nak dijadikan rezeki hari tu, klaim masuk dekat RM1,000 Ustaz. Allah bayar 10 tu dengan RM1,000. Ini pengalaman kita. Sebab kita berdoa lah. Hanya orang yang Melaluinya, bukanlah kita nak cerita. Tapi benda ni, walaupun nilai tu mungkin kecil pada setengah orang, tapi besar pada seseorang, no? Ya, kita ni bukan orang yang senang Ustaz. Kerja kerajaan ni biasalah. Gaji ni banyak hutang banyak Ustaz, no? Dan doa diperkenakan adalah urusan Allah. Doa ni urusan Allah SWT. Urusan kita ialah sentiasa berdoa dan berharap pada Allah dalam apa jua situasi sekalipun. No, dalam jua apa yang situasi yang berlaku kat kita, kena berdoa. Allah sebut waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu pada aku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Allah nak memperkenankan bila, itu kerja Allah. Tu hak Allah. Kerja kita Kena berdoa kan. Harap sentiasa berdoa macam kita nak minta kat ayah mak kita lah. Nak minta tu, contoh kita kata abah ni kalau cek berjaya hafal 10 juzuk ni, cek nak handphone abah ni. Handphone hak mana? Oppo Reno contoh kan. Pak kita pun kata tak apalah, hang bagi dapat 10 juzuk dulu kan. Dan kena berdoa pada Allah supaya Allah limpahkan rezeki, supaya abah boleh bagi hang. Dan dia pun usaha ambil masa 3-4 bulan baru boleh. Dia ambil masa lama dan Allah pun bagi rezeki kat kita. Boleh dapat beli handphone tu untuk pergi kat dia. Tak semestinya dia minta hari ni esok dapat. No, begitulah kita dengan Allah. Kita minta hari ni dengan harapan Allah perkenankan. Kadang-kadang lambat. Kita nak buat majlis ke nak buat apa, kadang preparation tu dah cantik lah. Ya. Tapi kalau nak berlaku juga kita anggap sebagai ujian. Dan orang yang melalui tersebut, yang berada di hadapan kita melalui ujian-ujian tersebut, dia pun kena faham. Ini semua kehendak Allah. Wa ma karu wa ma karallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Tapi perancangan Allah itu sudah tentu lebih baik. Cuma kita jangan gelabah lah. Kita bersituasi Ustaz ni, pengalaman dalam banyak program macam tu lah. Jangan kita gelabah. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah tengok lah, ada satu video. Dia dilantik jadi pengacara. Dia jemput seorang ustaz ni baca doa. Sekali Ustaz Tun Habib baca doa, sekali dengan salutasi, semua dengan agenda, semua dia bawa pi. Tapi bagusnya orang kata mengharapkan ni. Dan dia pula mungkin pernah melalui situasi itu. Dia bersahaja sambil suara tangan. Dia kena, orang kata apa Ustaz, jangan gelabah Ustaz. Jangan gelabah. Hilang punca. Hilang punca. Orang bedah panggil bewak Ustaz. Baik. InsyaAllah Ustaz. Jadi dalam seterusnya berkata Imam Wahab bin Munahbih rahimahullah, siapa yang ingin doanya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbaikilah makanannya Ustaz. Maksudnya makan daripada makanan yang baik, sumber yang baik. Makan dari sumber yang halal. Makan daripada makanan yang tidak terlibat dengan syubhah. Kalau kita tengok contohnya anak-anak kita suka makan marshmallow. Baru ni kita tengok dalam TV, disebut marshmallow ni ada banyaknya unsur-unsur gelatin yang benar-benar yang tidak halal, meragukan Ustaz. Jadi kadang-kadang kita heran kenapa anak kita ni mengaji tak pandai kan, baca Quran lambat, baca Iqra, orang lain dah Iqra 5, dia duk Iqra 1. Mungkin puncanya daripada pemakanan yang kita bagi pada anak kita. Kena tengok sumber yang kita bagi. Kadang-kadang anak kita ni suka makan cekedis, kan, benda-benda makanan ringan ni, coklat warna-warni dan sebagainya. Bukan tak boleh Ustaz, tapi kena tengok sumber dia, ingredient dia. Jadi sebagai ibu bapa kena rajin tengok ingredient.
Sebab kita beli barang apa pun kena tengok ingredient dia belakang dia punya ingredient dalam bahasa Melayu apa Ustaz? Isi kandungan. Kandungan dia, baik, kandungan. Bila sebut orang putih senang faham. Bawa kandungan bahasa Melayu cari imba kandungan dia. Sebab tu kita kena latih anak daripada. Yang pertama tengok logo halal tu. Logo halal. Halal yang sebenar. Halal Jakim. Kadang halal ni macam Ustaz kata tadi lah, halal logo halal ni kadang diciplok, diklon, dia dimanipulasi oleh orang-orang tertentu yang nak mengok keuntungan. Jadi orang bila tengok ada logo halal dia kata tak apa. Contoh macam ayam apa botol-botol daripada syarikat yang kita meragukan lah kan, dia buh logo halal kan dan sebagainya. Jadi benda-benda gini menimbulkan syubhah kadang-kadang. Elok lah no. Jadi beli makanan ni semua yang halal. Semua yang halal ni sumber yang kita ambil daripada orang, mungkin dia contoh kita beli daging. Ni nak dekat raya Ustaz. Nak dekat raya ni daging banyak. Kalau murah pelik tu orang lain jual sekilo 40 kita kata Ustaz. Mai kat dia sekilo 15 ya. Kena tengok balik. Dia duk gantung sepaha, dua paha. Kepala tak ada pun. Kena tengok. Hati-hati. Dan kadang kita tak pernah jumpa dia jual lembu pun. Bukan orang yang dah bidang dia. Tengok mai dengan gelang tangan, rantai di kan, tiba-tiba jual lembu hari tu. Kita pun heran murah. Kita kena siasat tengok betul ke. Sebab lah ni orang nak curi lembu senang Ustaz. Bubuh dalam kereta wira je. Dalam kereta kancing pun dia boleh buh Ustaz. Depa tendang punggung lembu tu. Hebatnya manusia ni, nak orang kata nak mencuri ni. Sebab tu tapi dia cerdik bidang lain. Cerdik bidang lain. Sebab tu kita nak beli makanan pun tengok sumber dia. Sumber daripada mana no? Kita takut sumber yang kita makan tu menjadi darah daging dan dia menyebabkan tubuh badan kita jadi tak sihat lah. Sebab makan benda bangkai dan sebagainya kan. Kadang-kadang tu lembu tu dilanggak mati, dia pun ambil terus jual daging. Timbang kilo. Kita tak tahu kan? Kita tak tahu. Tapi kita beli pada orang yang lalu kita beli, yang kita kenal, percayai, insya-Allah lah. Dia tak percaya Ustaz tengok dah ni raya kata jatuh hari apa? Hari Rabu kata. Rabu insya-Allah. Kalau jatuh hari Rabu, hari Isnin Selasa tu orang penuh dah jual daging. Ya, ada jual daging ni dia lain-lain harga. Rimau teriak lain Ustaz. Rimau teriak lain kan. Dia ada lain pula, bawah ni lain. Sepatutnya dia tak bidang dia betulnya samalah. Kan, teriak ke tak teriak ke dia kena samalah kan. Lain kampung. Rimau teriak no. Ya tak no. Seterusnya Ustaz, kita tengok dalam satu hadis Nabi lagi. La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jalu? Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda zalika wa yad'u du'a. Yang bermaksud doa seseorang sentiasa akan dimakbulkan selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa Ustaz. Antara punca doa kita ditolak ni Ustaz, maksudnya kalau kita berdoa tidak berdoa untuk perbuatan dosa. Contoh kita berdoa untuk buat maksiat. Ya Allah bagilah aku boleh buat maksiat, bagi aku boleh berzina. Tak boleh Ustaz. Doa untuk keburukan orang lain ataupun untuk memutuskan tali silaturahim. Dia berdoa, ya Allah Tuhanku bagilah aku dengan Ustaz Khair ni berpisahlah. Ataupun dia doa untuk orang lain berpisah, ya Allah ya Tuhanku bagilah mereka suami isteri berpisah, aku benci tengok mereka ya Allah, aku benci kemesraan mereka ya Allah. Kan kita berdoa doa yang baik-baik, doa yang baik tak boleh. Jadi antara punca menyebabkan doa itu tidak dimabuk Allah sebab dia doa untuk benda yang perbuatan dosa, ataupun doa tu untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak terburu-buru. Kan doa ni terburu-buru. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan terburu-buru? Lalu Nabi SAW menjawab, yang dimaksudkan dengan terburu-buru adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa tapi belum juga dikabulkan. Setelah itu berasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Contoh orang macam saya kata tadi lah, orang yang mungkin tak ada anak kan. Dia pun doa, bila orang tanya, doa dah Ustaz, banyak kali dah doa. Saya pun putus asa Ustaz, tak mau dah, tak larat lah. Doa tiap malam doa Ustaz, tapi Allah tak bagi juga. Dia putus asa, dia terburu-buru sebab dia tak yakin dengan Allah SWT. Saya ada ramai sahabat yang Allah uji tidak ada anak di awal perkahwinan kan. Ambil masa 4-5 tahun, 6 tahun, jiran saya sendiri, tapi bila Allah bagi rezeki lagi banyak Ustaz. Lagi cepat daripada kita. Jadi jadi semua ni ujian. Ada rakan saya, sahabat saya masa mengajar di Perak dulu kan, Ustazah,
tak dapat anak lama kahwin. Jadi dia kata, Ustaz, saya lama tak dapat anak ni. Ambil cadang nak ambil angkat. Elok ambil nak angkat, Ustaz. Allah bagi rezeki dapat anak. Melalui pintu nak angkat. Ya, pintu syurga. Syurga yang kita ada pada anak angkat tu, yang kita ambil bela dengan niat pada Allah, supaya Allah limpahi rezeki pada kita, Allah buka rezeki kita bagi anak. Ada juga. Ya, ada kisah juga saya dengar, Ustaz pernah dengar lah, ada seorang kawan tu ustaz kita kan. Tak ada anak juga tapi dapat anak angkat kan. Ambil anak angkat. Bila dapat anak angkat, dia beri rezeki dapat anak. Dia serah balik anak angkat tersebut. Tiba-tiba Allah tarik gugur kandungan isterinya. Jadi semua ni Allah uji kita, Ustaz. Allah nak tengok setakat mana keimanan kita dalam rezeki dan berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoa, Ustaz, untuk memastikan doa kita ni tidak ditolak oleh Allah. Jangan kita berdoa pada benda yang tak baik. Yang penting jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Dan jangan doa untuk putuskan silaturahim orang lain ataupun untuk diri kita dan sebagainya. No, doa yang baik-baik. Dan seterusnya dalam hadis yang keterangan hadis seterusnya, hati ini telah mati dan jauh dari Allah. Antara punca doa kita ditolak. Sebab hati kita ni jauh daripada Allah dan dah mati. No? Ibrahim bin Adham rahimahullah pernah ditanya oleh orang ramai ketika berada di tengah pasar Basrah di Iraq. No? Katanya, mengapa doa kami tidak dimakbulkan Allah? Dia tanya kat dia, mengapa doa kami tidak dimakbulkan Allah? Padahal ni kami selalu berdoa. Lalu doa. No? Lalu Ibrahim bin Adham menjawab apa? Doa tidak dikabulkan kerana hati kamu telah buta. Mati. Hati ni mati, Ustaz. Mati dia suku mati macam mana tu, Ustaz? Maksudnya hati kita ni mungkin kalau dia tinggal solat pun dia tak dia tak rasa bersalah, tak ada apa, buat clean lah. Dia derhaka kat mak dia. Dia tak rasa bersalah. Dia apa tanggungjawab dekat anak, dekat isteri pun dia. Ya, dia tak semayang, dia buat tak ada rasa takut pada Allah. Dia culah kan. Kerja orang panggil apa, bukan curang, Ustaz, curi tulang. Dalam peribahasa orang kata curi tulang. Kan, balok lihat. Dia tak mai dia. Tak mai kerja. Balok kerja mengeruh di rumah, kerja tak mai kan. Kita habaq pi sini, dia pi ke tempat tu ambil perasaan kita kata dalam 20 minit. 4-5 jam tak balik mai. Rupanya dia balik mengeruh dulu, Ustaz, baru dia mai. Ini antara ada orang yang macam ni, Ustaz. Sebab tu hati dia mati dan rezeki dia pun tak luas. Sebab tu sebab tu kita tengok orang yang diberi rezeki oleh Allah yang luas. Kita tengok dia tu macam mana. Kerja dia macam mana, hubungan dia hablum minallah macam mana, hablum minan nas, hubungan dia dengan manusia macam mana. Kan kita tengok, kita perhati. Ada orang memang Allah uji hubungan dia dengan Allah baik, dengan manusia baik, tapi tidak diberi rezeki. Semua tu ujian daripada Allah Taala. Allah nak tengok kita ni setakat mana. Dan ujian yang Allah bagi pada kita tu sudah tentu Allah yakin kita mampu. Allah yakin kita mampu menghadapi, menerima bebanan. Orang kata apa? Ujian Allah itu. No? Seterusnya, berdoa dalam keadaan lalai, Ustaz. Berdoa dalam keadaan lalai dan tidak yakin dimakbulkan. Dia doa tapi dalam keadaan lalai, dan dia tak yakin pun doa dia Allah akan makbul. Dia kata tuan-tuan kena bagi perhatian. Kadang-kadang kita orang kata apa, kita doa pun sambil main-main. Orang doa angkat tangan elok kan. Ni kadang doa pun tak tangan macam ni. Lebih kurang kan kita kata doa. Malas. Doa doa angkatlah tangan bagi elok dia Allah kan. Kadang kita berdoa ni. Adab kita berdoa Allah. Nak minta ni. Macam orang kita minta sumbangan. Kita minta sumbangan, kita Melayu, tuan. Kalau kita nak minta duit ke orang takkan kita. Oi. Mai 1000. Kalau tentu kan, tapi kita nak jumpa Datuk, kami mai daripada sini. Itu sesama manusia. Ya, kami nak minta sikit bantuan untuk kita nak bagi pada anak yatim. Bahasa yang kita guna kan, intonasi elok kan. Takkan lebih kurang Datuk. Takkan Datuk nak bagi kan. Ya, sebab tu dengan Allah pun kena jangan lebih kurang lah no. Berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillahin." Berdoalah pada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa ianya akan dimustajabkan. Doalah yakin bahawa Allah akan mustajab. Dan ketahuilah bahawa Allah Taala tidak akan memustajabkan doa yang datang daripada hati yang lalai lagi alpa. Itu salah satu kata kunci dia, Ustaz. Ya. Kita tengok di sini.
Dia yang pertama ni sekali ialah dia mesti ikhlas. Ikhlas. Doa tu nak ikhlas macam Ikhlas. bukan sekadar melepaskan Batuk di tangga. Jangan lalai lah, jangan cuai. jangan. Jangan lebih kurang lah. Ya. jadi doa elok-elok kan. Doa sungguh-sungguh. Ya, saya tak pengalaman saya bulan Ramadan semasa dulu saya duduk masa mengajar di Perak dulu Ustaz. Bulan Ramadan tu tahun tu saya berdoa pada Allah banyak-banyak. Setiap malam selepas tarawih saya berdoa pada Ya Allah, bagilah aku boleh balik Kedah Ya Allah, bagilah isteri duduk ada di Kedah. Doa tiap-tiap malam Ustaz. Lama ke Ustaz PJJ? Allah lama PJJ Ustaz. Betul, Ustaz, PJJ tu tak lama mana lah, baru ni duduk di Perak tu lama. Kemudian bila nak balik tu kan, berkata Kedah ni penuh dan sebagainya. Ya. Dan saya yakin Ustaz, yakin dengan Allah. Saya berdoa Ya Ada Allah, rezeki untuk kita. bagilah aku boleh balik Kedah Ya Allah, tahun ni bagi balik Kedah. Dan diizin Allah balik Kedah. Alhamdulillah. Macam tu juga saya berdoa pada Allah, Ya Allah, bagilah aku anak pertama ni, anak perempuan ni Ya Allah. Allah bagi anak perempuan. Jadi kita kena yakin. Kadang-kadang Allah uji kita, tapi yakin kita pada Allah SWT. Jangan kita orang kata kita putus asa dengan doa kita pada Allah SWT, no? Dan kesimpulannya Ustaz. Kesimpulannya, baik, pastikan kita sentiasa berdoa pada Allah SWT di waktu senang dan juga di waktu susah. Jangan waktu susah ya Ustaz. Waktu susah ditimpa musibah ataupun ditimpa hujan, Ya Allah, kau bantulah aku Ya Allah. Panjang. Tapi bila mai waktu senang, ye, honok dan sebagainya, Bagi salam terus bangun. Bagi salam. Ini antara orang kata sifat-sifat yang kita tengok orang-orang kita bila semayang. Kalau boleh ambil masa saya duduk berdoa lah pada Allah. Sebut tentang lepas semayang terus bangun ni Ustaz. Ya. Saya pernah dapat satu perempuan oleh seorang tok guru. Ya. Dia kata kita ni jangan jadi seperti monyet. Ya. Terkejut saya. Tazkirah Jumaat. Ya. Tanya Pak siapa? Dia kata monyet ni kalau Ya. kita bagi pisang ada, dapat tu dia pergi mana? Dia ambil dia terus. Terus belah kan. Kita pun jangan lepas semayang terus pergi salam terus bangun. Jangan kita. Mungkin kadang dia sakit perut Ustaz. Husnuzon. Kan, kadang sakit perut dan sebagainya. Itu Ustaz. Tapi kalau tak hari tu dia bukan sakit perut dah, dia robla jingga Ustaz. Budaya. Budaya dia. Jadi kenalah orang kata waktu senang dan susah ni kena sentiasa berdoa pada Allah Taala. Jangan waktu susah aja. Jangan waktu susah aja. Waktu senang pun kita berdoa. Lagi satu Ustaz, saya suka bila kita lalu mana dalam perjalanan kan, kita jumpa orang yang dalam kesusahan, kita tak boleh nak tolong dia. Mungkin kita pun tak mampu, tak ada kemahiran dan sebagainya. Apa yang boleh kita buat Ustaz? Kita berdoa untuk dia. Supaya ada orang lain boleh bantu. Ya, kita berdoa Ya Allah, kau permudahkan urusan dia. Semoga doa kita ni didengar oleh Allah dan Allah jentik hati orang lain yang ada kemahiran, yang ada kemampuan, tolong dia. Kadang kita lupa benda-benda tu Ustaz. Benda tu nampak kecil je pada sesetengah orang. Alah, doa apa lantak pergi kat dia lah kan. Dia nak tahu saksi kita bayang kita di tempat dia. Ya. Kita tahu kata Masa kita duduk tempat dia, masa tu bila orang mai tolong kita baru kita tahu. Ya, kita bersyukur. Ya, sebab tu pentingnya berdoa. Saya pernah dulu Ustaz dalam perjalanan bawa kereta kan. Kereta wajah saya lama tu masih ada lagi Ustaz. Kalau hitam tu. Kalau hitam 18 tahun Ustaz pakai. Wajah tu kata wajah tu. Kan? Masa tu nak bawa anak pergi zoo negara, saya ingat lagi kan. Saya duduk dengar bunyi kokok. Saya tanya orang rumah bunyi apa? Kita ingat teksi sebelah. Rupanya bukan teksi sebelah, kereta kita. Tayar pecah Ustaz. Bom. Tapi Allah lindung kita. Tayar tu pecah, dia tak menyebabkan kita terbabas dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu kata pentingnya doa, berdoa lah. Ya, harapan kita hanya pada Allah. Saya pernah sekali dulu Ustaz. Pengalaman ni pengalaman kita. Saya pergi ke Pahang di Temerloh. Dalam perjalanan tiba-tiba kereta saya bila sampai saja ke orang kata berhenti dia akan jadi macam tu Ustaz. Dia nak mati. Kan? Tiba-tiba saya kata Ya Allah, hari tu hari Jumaat. Saya kata pada Allah, doa pada Ya Allah, kau bagilah aku boleh sampai tempat mayang Jumaat pun tak apa dah. Berdoa Ya Allah. Dan Allah bagi sampai tempat mayang Jumaat. Sampai tempat mayang Jumaat pun enjin tak mati Ustaz. Kita biar apa semua. Bila nak naik kebetulan masjid tu dia naik bukit kan. Kita naik lepas sampai Allah bagi jumpa kedai boleh perbaik. Sebab tu niat Ustaz, kena dalam perjalanan ni kena ikhlas, doa pada Allah banyak-banyak. Ya, bersangka baik dengan Allah. Sebab apa yang Allah buat ni adalah hujan untuk kita kan. Allah kadang nak bagi rezeki untuk orang lain melalui kita. Tu kita Ustaz, no? Jadi kita jangan lupa Allah lah, no? Jangan hanya kenal Allah di waktu susah dan melupakan Allah di waktu senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yastajiballah lahu 'inda asy-syada'id wal kurab, falyughsir ad-du'a afirraha." Siapa yang suka Allah, terima doanya ketika kesukaran dan kepayahan, maka hendaklah
dia memperbanyakkan doa pada masa kemewahan dan kesenangan. Ini No? kata kuncinya tuan-tuan. Kata kuncinya. Jadi kalau kita tak mau doa kita ditolak oleh Allah Taala, seperti mana yang kita sebut tadi, antaranya janganlah kita makan benda-benda yang haram, no? Makanlah benda yang halal daripada sumber yang halal, barangan tu daripada benda yang halal. Mai pada mana kita cek. Yang keduanya Ustaz, jadi kita sebut apa? Jangan kita doa benda yang untuk benda yang maksiat. Ya. Doa Keburukan kepada ya orang lain. untuk keburukan orang lain, dan jangan kita doa pula untuk putuskan silaturahim, dan jangan kita terburu-buru dalam berdoa Ustaz, no? Dan lagi Ustaz, banyaklah kita berdoa ni, hati kita kena jaga. Jangan biar hati kita jadi hitam. Hati ni jangan buta. Macam lagu tu, buta mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Allahu Akbar. Lagu buta mata, no? Lepas pada tu tuan-tuan sambung nerilah. Saya pun tak ingat dah, no tuan-tuan. Jadi kita berada di penghujung dah Ustaz, no. Jadi program kita ni pun Ustaz, alhamdulillah lah, no. Kita buat tahun yang kedua, no. Dan kedua dan Ustaz pun banyak membantu kita, unit pendidikan Islam, untuk kita buat program ni. Dan minggu depan insya-Allah kita ada satu lagi slot Ustaz, bersama dengan sahabat kita Ustaz Tarmizi lah, insya-Allah, no. Ustaz Tarmizi akan bersiaran langsung last lah pada hari Ahad ni insya-Allah. Kemudian dia pun akan bercuti bersama keluarganya, dan kita doakanlah Ustaz, no, pada semua rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang akan pulang berhari raya, banyakkan berdoa, dan selamat perjalanan kan, pergi dan balik ke destinasi, no. Dan dalam perjalanan tu janganlah kopoh-kopoh lah. Bawa pelan-pelan sampai masuk waktu solat Ustaz, berhenti semayang dan sebagainya, doa bagi elok. Jangan kita abaikan. Ini pengalaman saya Ustaz, bila semayang ni kalau kita buat main-main, kita dah jumpa masjid, kita kata tak apa, dan lagi kita dah jumpa masjid, dan lagi masa tu Allah akan uji kita Ustaz. Bertangguh. Jumpa masjid nampak, berhenti rehat Ustaz, bagi kereta kita pun rehat, badan kita rehat, semayang dan sebagainya, teruskan perjalanan Ustaz, no? Ya, jangan lupa Allah. Sebab tu Allah akan lupa kita. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ingat tu tagline tu, no. Insya-Allah tuan-tuan jangan cerai-cerai di 10 malam terakhir ni insya-Allah, nah. Jadi Ustaz, saya ingat itu saja daripada saya. Semoga apa yang disampaikan pada petang ini memberi manfaat pada kita semua insya-Allah, no. Wallahu alam Ustaz. Baik. Ribuan terima kasih dirakamkan kepada Ustaz Ismail di atas penerangan yang panjang lebar saya kira Ustaz, no? Ya, boleh. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Itu di antara kupasan berkenaan dengan doa kita pada petang ini. Tajuk doa ini yang paling penting lah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima Ustaz, no? Insya-Allah. Segala doa, segala harapan, segala impian kita. Teruskan berdoa tuan-tuan, yang berada di luar sana maupun yang berada di studio. Mudah-mudahan Allah mendengar, kemudian Allah memahami, dan Allah memakbulkan doa yang kita pohon. Baiklah tuan-tuan, sekarang kita telah berada di akhir sesi pada petang ini. InsyaAllah minggu depan sana, InsyaAllah, untuk slot yang terakhir pada minggu depan. Saya doakan mudah-mudahan rakan-rakan yang akan bermusafir pulang ke kampung halaman selamat sampai ke destinasinya insyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, sekali lagi saya dan juga pihak kru penerbitan mohon maaf anda terdapat salah dan silap sepanjang sesi kita pada petang ini. Mudah-mudahan tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala selalu. InsyaAllah. Tuan-tuan, seperti yang kita huraikan tadi, untuk mendapat doa yang mustajab, pastikan sumber rezeki kita sana. Mai pada benda yang halal. Benda yang halal, insyaAllah. halal dan thayyiban. Tuan-tuan, kita akhiri sesi kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.